Saya tidak mampu menjawab selain daripada pengalaman pribadi dengan guru-guru. Seperti sudah tahu, saya sendiri sebaik lulus Universiti Melaya, saya memilih untuk membuka sekolah bagi anak-anak miskin yang saya kenali sebagai Yayasan Anda Akademik di Kampung Baru. Anak-anak miskin di sekitar Selangor, Kuala Lumpur ketika itu, Selatan Perak, ramai yang belajar dengan yuran yang ikut kemampuan dan keupayaan mereka. Ini kerana keyakinan kita bahawa masa depan negara dan generasi di tangan guru. Tentunya ibu bapa, tapi guru. Dan mengajar itu mesti dengan passion, dengan rasa kasih sayang, dengan ihsan dan rahmat, dan menganggap ini tugas yang baik dan murni. Tugas balah tugas kenabian. Rasulullah SAW ditanya tugas, dia diutuskan, innama bu'ithu mu'alliman. Rasulullah ditugaskan sebagai mu'allim, pengajar, pendidik. Dan telah meninggalkan akademik dan masuk dalam bahtera politik, dan kemudian diberi cuti di Sungai Buloh, cuti tanpa gaji. Saya keluar saja, saya diminta untuk membantu sebagai visiting fellow di University Oxford, di College St. Anthony's, Oxford University. Sebentar kemudian saya pilih untuk menjadi profesor tetap di Georgetown University, Washington DC. Masih juga mengajar. Tetapi bukan saya sebagai contohnya, saya menjadi seorang da'i dan juga kemudian pengajar dan kemudian pejuang. Dan saya tidak boleh lupa jasa ibu bapa dan guru-guru. Saya ceritakan bagaimana kasihnya guru itu kepada muridnya. Bukan sekadar jawatan saya. Saya senang, dia sokong. Saya susah, merengkok di penjara, dia ada. Saya hadir ke mahkamah, ada guru hadir. Dan paling bahagia saya tatkala saya jadi Menteri Pendidikan. Bekas atau mantan guru saya, Tan Sri Rahman Asyad, jadi Ketua Pengarah Pendidikan. Pengetua Kolej Melayu Kuala Kangsar menjadi timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Bukan saya lantik, memang ada sebelum saya jadi Menteri Pendidikan. Kalau saya lantik, kata ini Anwar dipilih guru dia, tidak. Kemudian bekas guru kelas saya, guru tingkatan 5 dan tingkatan 6 rendah, Datuk Ghazali Hanafiah menjadi pengarah bahagian pendidikan guru. Sudah bayangkan, saya amat bernasib baik. Dan guru-guru ini sebenarnya menjalin hubungan yang terus menerus dengan saya. Selalu jumpa saya nasihat. Saya masih ingat lagi tak kala memimpin mahasiswa Universiti Melaya dengan beberapa demonstrasi. Demonstrasi untuk apa? Memertabatkan bahasa, menuntut kerajaan supaya jangan seleweng dari dasar pendidikan negara, dan kemudian kes kemiskinan, penduduk baling. Jadi kalau orang tanya apakah kita dalam soal bahasa dan pendidikan ini kita boleh kesampingkan atau remehkan, tidak benar, karena ini kita perjuangkan dari dulu. Jadi saya nampak tentunya pemimpin mahasiswa garang dan tegas. Tapi sebaik jadi menemui guru, saya terus diam. Saya mengajukan dengan marhum Dr. Siddiq Fadil, ayahanda kepada Menteri Pendidikan. Kita mengajukan seminar pendidikan kebangsaan
di Maktab Quran Bahasa bersebelahan dengan Universiti Melayu. Masa itu Menteri Pendidikannya Marham Khan Johari. Jadi saya dalam ucapan itu mengatakan, kita menuntut supaya Universiti Kebangsaan diwujudkan. Kalau Menteri Pendidikan, masa itu Menteri Pelajaran, gagal mengumumkan, kami mahasiswa dan peserta simposium pendidikan kebangsaan akan keluar dari Dewan. Itu garang dulu, garang. Jadi bila saya turun, negara tepuk gemuruh lah pemimpin pelajar dan mahasiswa. Bila saya turun, pengetua Maktab Quran begitu masa itu adalah Cikgu Ghazali Hanafiah, Datuk Ghazali, yang kemudian jadi pengarah bagi pendidikan guru. Jadi depan mahasiswa, pemimpin mahasiswa tengok saya, garang ni, hero lah. Dia kata, main sedap. Ni guru ni saya panggil saya. Dia pengarah. Ya cikgu. Jadi saya terus turun nama dia cikgu. Padahal saya dah keluar, saya dari Universiti Melayu, saya jadi pemimpin mahasiswa yang digeruni oleh kerajaan masa itu. Tapi sebaik saya guru panggil saya, ya cikgu, awak ini jaga, nanti kalau galang macam ni bahaya, kamu masih belajar. Dia cikgu, standard lagi, anak saya guru. Tapi saya ya cikgu, ya cikgu, ya saya. Kemudian pemimpin mahasiswa lepas tu kata, apa dah tu? Cakap garang kata pentas kat bawah tu, ya cikgu, apa benda ni? Tapi menunjukkan apa ya? Saya tahu cikgu tu kasih kepada saya nasihat, dan saya tak, dan saya kasih kepada dia itu sebagai guru tak pernah putus. Jadi itulah menyebabkan saya jawab dengan hormat. Pernah saya jadi Menteri Pendidikan, atas pentas Hari Guru di Dewan Pertukutan Seri Universiti Melayu, Ketua Pengarah Pendidikan berucap, saya menteri, dia bangun, saya bangun. Bukan saya bangun sebab dia KPP, saya bangun sebab dia guru saya. Dia habis ucapan, nak duduk, saya bangun, hormat. Dia duduk, baru saya duduk. Jadi orang nonton yang ramai-ramai ni dia heran, apa pasal menteri ni tak ikut peraturan. Jadi saya umumkan, saya bukan ikut protokol, kerana bila soal guru kita tak ikut protokol. Protokol kita ialah menghormat guru dan kasih guru. Apatah lagi guru-guru ini melatih kita waktu sekolah, di luar sekolah, bawa kita. Masa itu saya dalam persatuan, dalam pasukan bahas bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi Kolej Melayu masa itu ada pasukan bahas bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Saya kedua-duanya. Dan guru-guru itu mengambil berat betul melatih, mendengar di luar waktu sekolah. Jadi saudara, ini saya belajar pengalaman guru-guru ini. Ini yang dia katakan the passion for teaching. Dia mesti terpancar dari hati nurani kita, kasih sayang. Sebab itu saya beritahu pada Lina, kadang-kadang kita tengok dalam media sosial, kalau ada salah satu dua guru, ya, memang ada dalam ramai-ramai, tak ada salah. Kadang garang sangat, kadang sampai pelajar-pelajar itu takut nak pergi sekolah kerana garang sangat atau kasar sangat. Takkanlah satu dua itu mewakili ratusan ribu guru. Jadi sebab itu saya masih menekankan ya, bahawa liputan media itu juga harus adil. Majoriti guru itu berjasa. Saya masih ingat lagi ya, dalam pengalaman saya dengan puluhan guru dari darjah 1 sampai tingkatan 6 umpamanya, dan kemudian ke Universiti Melayu, mungkin ada 1-2 guru yang tak problem, tapi 100 keseluruhannya itu sangat baik, sangat berjasa ya. Khidmatnya luar biasa baik. Jadi sebab itu saya rasa majlis-majlis penghargaan dan apresiasi seperti ini harus kita adakan, ingatkan, dan sekarang bukan saja kepada guru-guru tapi juga ibu bapa.
Itu pertama. Kedua, mana sikap kerajaan? Saya pagi tadi saya luncurkan ekonomi madani memperkasa rakyat. Maknanya satu kerangka pembangunan ekonomi yang agak menyeluruh. Sekarang sebelum ini kita ada masa belanjawan negara, saya sebut tentang strategi dalam beberapa pengumuman oleh saya, oleh Menteri MITI, Menteri Ekonomi, itu diumumkan. Tetapi apa yang kita lakukan pagi tadi ialah menggabung semuanya sekali. Menteri Pendidikan, saya tengok KSU, KPP ada tadi. Tapi bila menekankan soal pendidikan, saya berikan keutamaan. Kerana program ekonomi, kemampanan, ihsan, rahmah itu asasnya di sekolah dan di dunia pendidikan. Jadi saya ambil keputusan tahun lalu. Sebab tu saya orang berucap ni sudah, orang politik dia berucap ni dia ikut dia. Kerana dia pejam mata, dia boleh maki orang. Jadi kena ingat, bedanya ialah amalannya, ya, pelaksanaan kata-kata. Walaupun WS Rendra, penyair terkenal Indonesia, dia kata perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Tetapi itu juga dasarkan Al-Quran, supaya jangan kita mengungkapkan kata-kata tetapi tidak mengamalkannya. Lima taqulu ma la taf'alu. Jangan. Jadi bukan saya nak bandingkan dengan yang lalu, tapi kadang-kadang yang lalu itu makin amun cerca seolah-olah kita tidak buat apa-apa. Sudah sebaik saja saya ambil alih November tahun lalu, bentangkan belanjawan madani dalam beberapa bulan. Jumlah peruntukan terbesar yang dibuat oleh kerajaan perpaduan dengan Malaysia Madani ialah kepada Kementerian Pendidikan. Dunia pendidikan memperolehi 2 bilion ringgit tambahan. Wang kita warisi. Orang kata ini saya nak singgung orang lain. Tidak. Sudah kena tahu masuk sekolah, buku teks ada tidak? Wang pengurusan gaji guru ada tidak? Itu yang kita harus lakukan. Bila saya masuk sebagai menteri, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, hutangnya 1.5 triliun. Saya tidak mahu hutang lagi, kerana anak-anak kita yang harus bayar. Kalau tak mahu hutang, saya kena potong. Saya tidak mahu potong peruntukan Kementerian Pendidikan, kerana ini pelaburan masa depan. Ini melatih anak-anak dengan satu kekuatan, semangat dan cita-cita, akhlak dan nilai, keterampilan masing-masing. Helikopter saya dah sampai untuk nak bawa ke jemput. Dan saya minta maaf tadi terlambat kan, tapi saya suruh Fadlina start dulu, sebab bukan saya sengaja lewat, kerana Gubernur, Chief Secretary Hong Kong bawa setengah daripada jemaah menteri dia melawat ke Malaysia, dan saya hanya sempat jumpa dia jam 12.45 petang, sebab 11 pagi saya luncurkan ekonomi madani. Jadi saya terpaksa melayani dia kerana dia anggap Malaysia sebagai destinasi pelaburan penting. Saya bincang juga soal pendidikan, ya, dan latihan. Kerana kalau dapat pelaburan, ekonomi boleh meningkat. Seperti sekarang, pertumbuhan lebih baik, ringgit lebih kukuh, dan juga seperti kita lihat baru ini, pasaran saham kian baik, walaupun kadang-kadang terikat dengan isu-isu antarabangsa. Helikopter dia tak boleh berhenti, dia tunggu saya. Siapa-siapa nak tumpang boleh angkat tangan dia beritahu. Wah, ramai. Itu
Dan Menteri Besar dah reserve satu kursi. Oh tidak, dia nak bawa kereta nak tak sampai ke Jempol pukul 3. 3.30, 4. Baik. Lepas tu dalam pukul 4. Baik. Jadi sudah balik ke soal pendidikan. Kita tambah peruntukan untuk pendidikan 2 bilion ringgit. Ya. Dan saya beritahu beberapa kelonggaran. Minta KSU, KPP, nasihat menteri, apa dia? Mereka bangkitkan isu kelayakan, isu kemudahan. Yang masalah utama apa dia? Sekolah, kemudahan asas. Bolehkah kita bayangkan? Merdeka lebih 60 tahun Malaysia ini. Kemudian tandas pun tak baiki. Ada guru-guru sekolah tandas yang ada masalah angkat tangan. Tengok, begitu ramai. Nah, dah betul. Sebab tu ada pembangkang dia sindir saya. Dia kata Perdana Menteri ini Perdana Menteri tandas. Mana pergi-pergi cakap soal tandas sekolah. Saya kata tandas sekolah tu tandas sekolah anak kita. Kalau nak jadi pemimpin, jangan fikir sekolah anak dia di sekolah yang terkemuka di Kuala Lumpur. Dia mesti fikir anak semua rakyat di Malaysia ini. Ada sekolah yang ada problem tandas, itu masalah kita. Berapa jumlah yang diperlukan? Tandas rosak, bumbung, fan tak ada, dinding bocor, dan klinik biasa. Untuk tahun ini saja yang diperlukan 1.4 bilion ringgit. Wang masalah, kita ada masalah dari segi kewangan. Tapi masih kita cari. Saya kata KSU ada. Saya kata saya nak tindakan segera. Percepatkan tender. Saya panggil semua pegawai daerah seluruh Malaysia dan kata tumpu ke sekolah. Ada lagi masalah. Kalau tak boleh berlari cepat, serah wang kepada PIBG. Tapi sebelum Disember tahun ini, saya tidak mau satu sekolah pun ada masalah tandas dan kemudahan asas. Ini yang bicara pelaksanaan. Ini kita dalam ini bincang gaduh soal kaum, soal Melayu, soal gaduh, soal Islam, gaduh, kerja tak buat. Bersyarah maki orang, kerja. Masih kamu ada peluang perintah dulu, buatlah hari ini. Mula apa? Sekolah, klinik desa. Nah ini yang kita cuba lakukan dengan guru. Jadi saya nak guru-guru faham. Ya. Saya tak benar, tak izinkan wang negara diambil cara haram. Saya tak benar. Sebab tu saya nak buat contoh. Saya ada allowance ahli parlimen. Saya kata cukup. Saya tolak gaji sebagai Perdana Menteri. Oh dia kata, oh dah kaya tak payah. Ini bukan soal kaya tak kaya. Gaji Perdana Menteri itu tinggi. Dulu ada bilioner menjadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri yang kaya-kaya, gaji dia ambil juga. Saya tak ambil sebab apa? Sebab gaji guru masih rendah, gaji pekerja masih 1,200. Kemudian dia kerja juga. Kadang-kadang waktu bekerja dia lebih daripada kerja kita. Jadi kerana saya tak sampai hati lihat keadaan terutama orang miskin, maka saya kata biarlah, halal. Dan saya tak fikir saya miskin. Ya, helikopter pun ada. Bukan saya punya lah, keadaan punya. Kapal terbang pun ada. Kau. Jadi syukurlah, alhamdulillah. Janganlah curi duit rakyat. Cakap berdega-dega. Hidup Melayu, hidup Islam, hidup bersih. Tetapi sakau berpuluh-puluh juta. Sudahlah. Guru ni siapa? Pendidik. Guru ni apa? Meletakkan nilai. Guru ni apa? Meletakkan anak yang curi pensel pun ditegur. Betul tak? Dan kadang-kadang anak-anak nakal kan dia ambil curi konsep kawan dia. Cikgu tegur tak? Tegur. Anak di sekolah curi pensel, kita tegur supaya pulangkan.
Dia jadi pembesar dan menteri atau perdana menteri, curi bilion-bilion, dia datang, kita cium tangan. Kamu ajar apa? Betul tak saya cakap? Betul ke tidak? Ya. Jadi orang kata, oh ni nak bakar semangat politik. Tak ada. Ini yang kita sebut nilai. Madani ni apa? Apa beza? Ya, ekonomi ya. Digital ekonomi yes. Keterampilan ya. Tibet kemahiran ya. Tetapi semua diteraskan dengan nilai. Kita ni kan manusia. Manusia itu diangkat darjatnya, walaqad karramna bani Adam. Karamah insaniyah itu kerana akhlaknya, kerana nilainya, kerana tidak sombong angkuh, apatah lagi merompak hak orang lain. Bukan kerana pertuturannya. Pertuturan itu tidak lengkap. Dia mesti wa'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mestilah amal, mestilah perbicaraan yang baik diikuti dengan amalan yang baik. Sebab itu saya pesan kawan-kawan saya dalam politik pun, ya, jangan bicaranya itu maki hamun, gunakan istilah-istilah yang lucah. Bicara dan amalannya itu sakau. Tak boleh. Negara yang rosak, siapa kata Malaysia negara miskin? Kita ada minyak dan gas, kita ada kelapa sawit, kita ada hasil mahsul yang banyak, dan industri kita meningkat sekarang. Tapi negeri miskin. Hutang 1,5 triliun, belanjawan defisit 56%. Tiap tahun kita bayar berpuluh bilion hanya untuk bayar hutang. 16% daripada ekonomi negara. Dan saya tidak salahkan, tak bayar hutang, negeri rosak, ekonomi rosak. Bayar hutang sebagian besar diberikan. Sebab itulah saya juga Anwar ni tiap hari kata, jaga tata kelola, jangan berasuah, jangan cuci duit orang, ya, jaga akhlak, jaga nilai, dan biar ada sifat ihsan dan rahmah. Itu sebabnya saudara. Jadi anak-anak saudara kena faham, kena selamatkan negara ini, terutama sebagai guru. Guru, apa arti guru? Guru ini pendidik, dia didik. Dan didik ini bukan hanya dari segi kemahiran, dia bukan jurutera, dia pendidik. Pendidik itu didik siapa? Didik manusia, bukan didik secret cause. Kalau didik manusia itu nilai penting. Sebab itu dalam di sekolah umpamanya, ya kita bagi tahu tentang, bukan dia ustazah ada ustaz, guru-guru lain pun bagi tahu yang sama. Sempurnakan salat, jangan tinggalkan salat, imaduddin, yang agama. Ajar, hormati ibu bapa dan guru-guru, dan tingkatkan dan muliakan ilmu. Itu semua didikan yang luas. Ini dia juga tertera dalam falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Yang kita nak didik, ingat, yang nak didik itu manusia, insan. Dan insan nilainya itu pada nilai dan akhlaknya. Tentu keterampilannya, keupayaan menguasai digital teknologi, ya, keupayaan dalam keterampilan dalam pelbagai bidang kejuruteraan dan sains dan matematik, ya, tetapi asasnya mendidik manusia. Jadi saya umumkan juga tadi dan sebelum ini, untuk beberapa minggu lagi, sepatutnya minggu depan lagi, saya akan mempublisikan mesyuarat kaji semula sistem persaraan dan gaji pejabat awal. Dia sepatutnya naik atau dikaji tiap 10 tahun.
kajian terakhir 2012. Tetapi tidak ada kata puasa. Sekarang dah 2023, sepatut 2012, 2020 patut mula ada jam puasa. Keputusan 21 dan dilaksanakan 2022. Lepas tu kadang-kadang kawan-kawan saya di sebelah sana yang bercakap bising-bising, hingar-bingar, ini mengapa tak buat? Dia sibuk soal apa? Saya tak kata saya tak sibuk, tapi saya tanya, bila skim terakhir? 2012. Mengapa tidak ada kajian? Kerana jemaah menteri tidak bangkitkan. Perdana Menteri tidak fungsikan itu kuasa itu. Siapa Perdana Menteri masa itu? Sudah tanya. Jadi bila Anwar dia Perdana Menteri, dia tanya, saya tak ada pilihan. Apakah gaji penyawa-awam tinggi? Tidak. Apakah gaji guru-guru setimpal dengan kerja dia? Tidak. Dan saya kata tidak ini kerana kita lihat dari sudut inflasi, produktiviti negara, pertumbuhan ekonomi negara. Jadi dia ada ukurannya. Jadi masih rendah. Jadi saya kata, apakah kita boleh naik semua segera? Tak boleh sebab hutang 1.5 triliun. Tapi apakah tidak boleh dikaji? Boleh. Apakah tidak boleh dinaikkan sedikit? Harus. Tetapi janganlah buat kajian naik gaji menteri 4,000, naik gaji cikgu 40 ringgit. Ini yang jadi masalah negara kita sekarang. Sebab itu saya kata gaji menteri semua saya potong 20%. Tahun sudah potong? Tak. Tahun 21 potong? Tidak. Semua okey. Jadi kita, kalau kita tak lakukan, macam mana orang nak yakin ni kita? Ini yang dikatakan trust deficit. Anak di sekolah, dia tengok guru, dia yakin dengan guru tu. Guru tu pandai semua, jawab semua. Dia tahu saya pun ada anak-anak. Sekali itu kebetulan cikgu tulis, ejaan tu tersilap bahasa Inggeris. Balik, Azizah betulkan. Jadi anak saya bila sebut, bukan Nuriza yang anak yang kedua. Dia kata, tak, cikgu tulis ni. Tengok, mana keyakinan pada guru itu begitu rupa. Dan ini bagi saya yang baik. Mana cikgu dia tulis cepat, mungkin tersilap. Tetapi saya nak beritahu dia, tak ada salahnya. Bila anak murid itu yakin dan kasih guru, ini memudahkan kerja guru. Jadi sebab itu saya kata kita akan mula kajian menyeluruh semua sekali sistem, termasuk gaji guru, dan mungkin masih mengambil masa 6 bulan ke 8 bulan untuk selesaikan semua. Dan untuk saya bentang ke jemaah menteri untuk kelulusan tertakluk, peningkatannya tertakluk kepada hasil dan negara. Sekarang ini alhamdulillah unjuran hasil kita tu lebih baik daripada yang unjuran awal. Hasil dia lebih baik daripada unjuran awal. Kerana lebih banyak orang bayar cukai, lebih banyak tokoh-tokoh besar bayar cukai. Kerana saya beritahu, kamu tak bayar, kamu gagal. Siapa yang sakau beliun-beliun, kamu hantar balik duit. Kalau tidak, kita siasat dakwa kamu dan kami hantar kamu ke penjara. Kalau tidak, perangai pencuri dia akan jahanam. Nah, saya kadang heran, cikgu-cikgu pun ada. Dia tahu, dia tak mahu tahu. Orang tu sakau beratus-ratus bilion-bilion, jumpa, dia cium tangan dia. Ni gaji kamu tak naik ke tak? Sebab tu tak naik, pasal ketua-ketua yang sakau banyak sangat. Ya. Jadi itu kita ada. Pagi tadi saya umumkan, saya kata takkan nak tunggu 6 bulan, 8 bulan, setahun sebelum boleh naik. Jadi sementara itu, itulah tadi saya umumkan, bagilah sumbangan khas. Sementara kita nak siapkan laporan bagi. Berapa banyak saya umum? 300. Jadi 300 ringgit. Untuk kerana tahun ini tertakluk, ya saya kata keupayaan kita saya tak mahu. Saya boleh umum 1,000, tapi saya nak hutang di mana?
Dan saya tak mau hutang, sebab hutang dah terlalu tinggi. Itu pun saya potong banyak untuk pembaziran. Dulu rumah Perdana Menteri, Seri Perdana, Perdana Menteri dulu belanja dah ratus-ratus juta dah siap lah. Baru ni 21, 22, 21 tahun 2021. Berapa banyak? 38 juta ringgit nak bagi cantik. Inilah kadang-kadang masalah. 38 juta itu berapa banyak yang kita boleh lakukan. Tapi jadi saya menjadi Perdana Menteri, saya beritahu Ketua Susun Negara, saya tak mau 1 sen dibelanjakan untuk perbaiki rumah. Cukuplah Alhamdulillah yang ada dan kita manfaatkan. Begitu juga dengan kereta. Sebelum saya jadi Perdana Menteri, sudah dipesan kereta baru Mercedes 2 juta ringgit. Bila saya jadi Perdana Menteri, dapat kertas tu, saya beritahu kepada pegawai dan khususnya Ketua Susun Negara, runding dengan syarikat itu, boleh tak kita batal? Jadi syarikat kita boleh batal, Perdana Menteri tak berani kan? Jadi dia batal, jadi kita selamat 2 juta, saya pakailah Proton yang lama. Tak ada ruginya. Jadi saudara, saya nak beritahu cikgu-cikgu, guru-guru, dengar boleh, nilai amal. Ini bukan fitnah. Kalau guru-guru rasa Anwar bercakap ini tidak berdasarkan fakta, saya boleh keluarkan fakta. Tarikh lulusan, tarikh pembatalan, jumlah begitu banyak. Rumah dah cantik dah kalau pergi Seri Perdana nanti. Perdana tolong atur nanti waktu cikgu pergi sekali ke Seri Perdana. Nanti kita jangan lupa. Ini MB, MA, ini tolong atur dah. Kalau tak, semua tak boleh lah. Kita hantar wakil-wakil bersekolah pergi majlis di Seri Perdana. Saya buat kadang-kadang malam jemaah ada pengajian, boleh hantar. Ada yang nak pergi boleh. Okey, angkat tangan. Okey. Jadi transport Menteri Besar uruskan. Jadi itulah yang saya sebut. Pertama dari segi sekolah diperbaiki. Kedua saya sebut gaji dan upah ditingkatkan, dan sementara itu kita siapkan RM300 untuk disalur segera. Saya beritahu kepada Ketua Susah Perbendaraan, sila salurkan selewat-lewatnya 2 minggu daripada sekarang. Itu sekadar yang saya mampu sekarang. Kenapa? Karena takkanlah nak susah dan tunggu sampai bertahun-tahun sebelum dikaji gaji sebut. Jadi sekali lagi lah saya minta terima kasih tentang kerangka pemikiran pendidikan ni. Menteri Pendidikan memang cakap, saya pun pilih, pada hemat saya, Menteri Pendidikan yang sangat berbawa dan mampu memimpin Kementerian. Jadi berilah kerjasama kepada kita, dan terutama di Negeri Sembilan. Saya faham Surah Al-Mu'min tadi sebut ini satu-satu negeri masuk Selangor yang memberi peruntukan luar daripada Kementerian Pendidikan, membutuhkan tambahan dari kerajaan negeri di antara yang tinggi untuk sekolah-sekolah. Jadi kita akui. Sebab itulah kalau kerajaan ini kekal dan menang, saya akan usulkan supaya Aminuddin kekal sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Berdasarkan prestasi kerjaan. Tapi jawatan itu akan kosong kalau sesiapa nak mohon boleh hantar surat. Jadi saya takkan layan je dah. Baik, sekali lagi lah ucap terima kasih. Minta maaf sekali lagi kerana terlambat manusia. Daripada tingkatan 6 tadi, amboi bukan main lagi payung lah apa semua. Nasib baik saya tak bawa payung tadi. Dia kata Anwar ni ibarat payung. Mungkin saya baik dia kata bukan ibarat kelambu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.